Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam bab 5 iaitu jirim atau sains tingkatan 1. Baik, jirim. Mengapakah pepejal cair dan gas mempunyai sifat-sifat fizikal yang berbeza? Bagaimanakah bau tersebar di udara? Apakah contoh-contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita? Mari kita lihat lebih lanjut. Jirim dalam alam. Jirim boleh didefinisikan sebagai sebuah benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda hidup termasuklah manusia, tumbuhan dan haiwan dikelaskan sebagai jirim. Benda bukan hidup seperti air, tanah, batu dan udara juga ialah jirim. Sifat fizik jirim. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Baik, kita lihat wajah. Cecair yang berbeza mempunyai takat gigi yang berbeza. Takat gigi air ialah 100 darjah Celsius. Gula boleh melarut dalam air kopi. Takat lembu air ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair pada tekanan yang tertentu. Periuk diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Okey, Raja 50.3 menunjukkan sifat-sifat fizik jirim. Baik, kita lihat sifat kimia jirim. Sifat kimia suatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Baik, bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri? Kita lihat, air laut mempunyai rasa yang masin kerana kandungan garam di dalamnya. Apakah perbezaan ciri antara garam dengan air laut? Garam dan air mempunyai takat didih yang berbeza. Air tersejat menjadi wap air kerana takat didih air lebih rendah daripada garam. Hal ini menyebabkan hanya garam yang akan tertinggal. Ketumpatan. Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam. Bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Sebagai contoh, minyak kurang tumpat daripada air. Takat lebur dan takat didih. Takat lebur ialah suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Jirim juga boleh dikelaskan berdasarkan takat lebur dan takat didih sesuatu bahan. Mari kita lihat. Takat lebur dan takat didih beberapa bahan. Besi melebur pada suhu 1536 darjah Celsius. Manakala ais melebur pada 0 darjah Celsius dan air mendidih pada 100 darjah Celsius. Jadual 5.2 menunjukkan takat lebur dan takat didih beberapa bahan. Tiga keadaan jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Zarah-zarah ini amat kecil sehinggakan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar maupun menerusi mikroskop cahaya.
Zarah-zarah tersebut hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron. Zarah-zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apakah tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu jirim? Zarah akan bergerak lebih laju apabila wujudnya tenaga haba tersebut. Sebaliknya, zarah bergerak lebih perlahan apabila disejukkan. Jirim wujud dalam 3 keadaan yang berlainan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Murid-murid boleh merujuk kepada 3 zarah tersebut. Pepejal, cecair dan gas. Perbandingan sifat-sifat antara 3 keadaan jirim. Sifat, bentuk, jisim, isipadu dan kebolehmanfaatan. Keadaan jirim, pepejal, cecair, gas. Bagi pepejal, bentuknya tetap. Bagi jisim pepejal adalah tetap. Isipadu bagi pepejal adalah tetap. Manakala kebolehmanfaatan pepejal tidak boleh dimanfaatkan. Cecair mengikut bentuk bekas yang diisi. Manakala jisim bagi cecair, jisim tetap. Isipadu cecair tetap. Kebolehmanfaatan bagi cecair sukar dimanfaatkan. Kebolehmanfaatan bagi gas mengikut bentuk bekas diisi. Manakala jisim gas tiada jisim tetap. Isipadu gas mengikut isipadu bekas. Kebolehmanfaatan boleh dimanfaatkan. Seterusnya, keadaan resapan dengan 3 keadaan jirim. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Kita boleh katakan bahawa resapan telah berlaku. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Baik, terlihat perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Jirim boleh berubah dari suatu keadaan ke keadaan fizikal yang lain apabila tenaga haba diserap atau dibebaskan. Saja menunjukkan contoh perubahan jirim. Pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, gas kepada pepejal. Baik, beberapa proses yang berlaku pada jirim. Pertama, peleburan, pendidihan, penyejatan, kondensasi, pembekuan dan pemejalanan. Sekian untuk kajian kita hari ini. Berharap murid faham dan boleh merujuk kepada teks tindakan 1 bab 5 iaitu bahagian jirim.